dalam gelap ni kan. Aku nampak gigi dengan mata. Sama mata tu bukan gelap. Nanti saya pakai kup putih banyak-banyak. Cerah sikit. Baik, hari ni kita nak berbicara tentang anti hadis. Ini adalah artikel yang saya buat lama dulu, sebelum daripada saya habis PhD. Ketika mana Dr. Kasim Ahmad glamour buat seketika 2 tahun yang lepas, maka saya berbalas risalah dengan Dr. Kasim Ahmad. Dan akhirnya Dr. Kasim Ahmad berhenti, dibalas pula oleh Quranis juga, nama dia Farouk Peru. Jadi bila kita berbalas risalah dengan golongan anti hadis, saya melihat kebanyakan daripada orang ahli sunnah yang berhadapan dengan golongan Quraniyun ataupun golongan yang hanya berpegang dengan Quran ni, mereka banyak menjawab kekeliruan yang ditimbulkan oleh golongan anti hadis ni. Bila mana-mana hadis yang mereka keliru, mereka akan tolak. Jadi ilmuwan kita akan jawab kekeliruan tu. Tapi saya melihat, kalau kita hanya menjawab kekeliruan yang bersifat lapangan, kita tak akan menyelesaikan masalah. Mereka akan terus mencari. Lebih baik daripada itu apabila kita berbicara terus kepada metodologi mereka dalam perbincangan. Kerana apabila metodologi mereka itu kita dapat serang, segala apa yang mereka bawa akan runtuh. So metodologi itu penting. Bila mana kita tahu metodologi dia orang lompong, apa saja kekeliruan yang dia orang bawa lepas tu akan roboh sekali. Kerana metodologi itu ibarat rumah. Bila rumah roboh, habislah semua. Asas akan roboh. Jadi bila kita berbicara dengan golongan anti hadis, perkara yang pertama yang saya nampak ialah pemahaman mereka tidak bersifat holistik dan tidak konsisten. Ni banyak bila kita tengok dalam perbincangan mereka dengan kita. Bila kita bincang dengan dia orang tak ada pemahaman yang bersifat holistik. Kadang-kadang apabila mereka kata mereka berpegang dengan Al-Quran, tapi bila kita tengok, kita berbicara dengan dia orang, sebenarnya Quran yang dia orang pegang pun tidak begitu holistik. Maksudnya dia orang ambil satu ayat, dia orang buang satu ayat. Tengok kata apa Kasim Ahmad kata, isu berpada dengan petunjuk Al-Quran. Kasim Ahmad kata, saya quote daripada dia kata, kita telah melihat hadis-hadis yang mewajibkan kita memakai hadis selain daripada Al-Quran, dia kata. Tetapi ada juga hadis yang menegaskan bahawa kita akan sesat jika kita mencari petunjuk selain daripada Al-Quran. Ni apa yang dia sebut. Baik, saya katakan, tidakkah Kasim Ahmad tahu bahawa di dalam Al-Quran terdapat suruhan untuk berpegang dengan sunnah? Maksudnya kalau you pegang Quran, you kata you ahli Quran, sepatutnya you jumpa ayat Quran yang suruh pegang dengan sunnah. Macam mana you kata you ikut Quran, sedangkan ayat yang suruh berpegang dengan sunnah you tak jumpa? Tidakkah berpegang dengan sunnah itu sebenarnya berpegang dengan Al-Quran? Memang ada hadis, mereka guna hadis, kan? Mereka guna hadis yang mengatakan hadis Zaid bin Arqam yang Nabi SAW kata, taraktu fikum kitab Allah, aku tinggalkan kepada kamu kitab Allah yang padanya ada hidayah dan cahaya, dan aku ingat wa udzakirukum bi ahli baiti, aku ingatkan kamu kepada ahli keluarga aku. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Dia kata, oh, pegangan Quran lah, tak payah. Nabi tak kata pun taraktu fikum amrain. Hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta' tu dhaif. Mereka kata hadis riwayat Imam Malik yang Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, kamu tak akan sesat selama mana kamu berpegang dengannya, kitab Allah wa sunnata rasulih, kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Hadis itu riwayat Imam Malik dalam Muwatta', tapi Imam Malik bawa dengan sanad yang putus. Bila kita semak dalam At-Tamhid karya Ibn Abdul Bar, dia bawa sanad, tapi sanad tu sanad dhaif. Kerana riwayat daripada Ismail bin Abi Uwais, dia dhaif. Cuma Ibn Abdul Bar dia kata hadis ni dhaif secara sanad, tetapi mutalaqqa bil qabul. Ijma' ulama ahli sunnah menerimanya, maka dia upgrade daripada dhaif kepada hasan. Bahkan kata Ibn Abdul Bar, mana-mana hadis yang telah diijma'kan lebih kuat daripada hadis ahad, hadis yang 1-2 sanad yang sebahagian dia kata sahih, ni ijma' kata sahih.
Bahkan kita kata kalaulah hadis ni dhaif sekalipun, hadis Muslim tadi yang menyebut tentang kitab Allah sebenarnya sudah memadai. Tak perlu hadis muwatta pun. Yang Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu kitab Allah yang dalamnya ada hidayah dan cahaya. Cukup dah. Kerana bila kita semak dalam Quran, kita tengok ada ayat Quran yang suruh berpegang dengan hadis, suruh berpegang dengan sunnah. Cukup dah. Apa ayat? Boleh? Tak boleh? Oh, tak boleh. Sebab ni bukan slide. Okey. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalib 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratun illa 'ala alladhina hadallah. Ini ayat Quran. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha. Ayat ni turun ketika mana Allah memerintahkan kita, memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk ubah kiblat. Peristiwa ubah kiblat ni semua tahu kan? Allah Ta'ala lepas dia suruh, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hendaklah kamu wahai Muhammad palingkan muka kamu ke arah Masjidil Haram. Selepas daripada arahan untuk menghadap ke Baitul Maqdis ketika mana salat. So, mula-mula pandang Baitul Maqdis, lepas tu pandang ke Baitullahil Haram. Allah Ta'ala suruh ubah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Saya slow sebab ini perbahasan tinggi sikit ni. Hendaklah kamu palingkan muka kamu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya jangan pandang lagi Baitul Maqdis. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalib 'ala 'aqibayhi. Kami tidak jadikan kiblat yang dulu kamu memandangnya, melainkan untuk kami dapat tahu siapa yang mengikut Rasul dan siapa yang berpaling di atas kakinya. Maksudnya kami ubah, mula-mula kita pandang Baitul Maqdis. Mula-mula kami arahkan kamu Muhammad pandang Baitul Maqdis. Sebab Tuhan kata tidak kami jadikan kiblat dulu Baitul Maqdis yang kamu memandangnya, melainkan kami nak tahu siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling setelah kami ubah. So siapa yang suruh pandang Baitul Maqdis? Allah. Yang suruh pandang Baitul Maqdis ada tak dalam Quran? Ayat yang arahkan kita pandang Baitul Maqdis. Sampai apa Quran? Tak ada satu ayat pun dalam Quran yang mana Allah menyuruh orang-orang Islam pandang Baitul Maqdis. Tak ada satu ayat pun. Jadi bila tak ada satu ayat pun, dia orang pandang atas arahan siapa? Atas arahan Rasul. Maksud Nabi yang suruh. Sebab tak ada dalam Quran. Nabi yang suruh orang Islam pandang Baitul Maqdis. Bila Allah Ta'ala suruh tukar, Allah Ta'ala kata, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha. Kami sebenarnya yang suruh kamu memandang Baitul Maqdis. Kami yang jadikan. Maksudnya Allah mengiktiraf arahan Nabi sebenarnya arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan orang Islam pada zaman tu yang memakai sunnah, yang patuh dengan arahan Nabi, walaupun tak ada dalam Quran, Allah Ta'ala iktiraf dia adalah arahan Allah. Takkan tak jumpa ayat ni? Takkan Dr. Kasih Ahmad tak jumpa ayat ni? Sebab dia kata, hang ni faham Quran ke tak? Kan selektif, tak holistik pemahaman dia. Ada ayat yang dibuang. Kemudian disebut lagi isu tidak ada mukjizat melainkan Al-Quran. Kata Kasim Ahmad Sekut, ada banyak hadis mengenai pelbagai macam mukjizat Nabi, tetapi Quran dengan jelas menerangkan bahawa Nabi tidak diberi apa-apa mukjizat kecuali Quran. Dia kata, kalau kita percaya hadis, kita seolah-olah telah menolak Al-Quran. Kerana Quran kata tak ada mukjizat lain melainkan Quran. Mukjizat dalam Quran sebut, mukjizat hanya Quran. Sedangkan hadis sebut mukjizat Nabi banyak. Mukjizat Nabi boleh banyakkan air telaga. Mukjizat Nabi boleh banyakkan makanan.
Kan makanan yang sikit, Jabir masa perang Khandak kan, Jabir jemput Nabi je, sekali Nabi panggil semua orang datang makan kenduri. Bini Jabir nak marah lah. Hang bawa ramai-ramai bawa. Kata aku, Nabi dia bawa, aku tak tahu. Kan? So Nabi bagi makan cukup. Mukjizat. Dia kata ini bercanggah dengan Quran. Kerana Quran kata, dia bawa ayat ni, wa qalu laula unzila alayka ayatun min rabbih qul innamal ayatu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Allah Ta'ala kata, wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbih. Mereka mengatakan, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu mukjizat-mukjizat, ayat itu tanda-tanda kebesaran yang menunjukkan dia betul-betul Nabi. Qul, katakan wahai Muhammad, innamal ayatu 'indallah, katakan mukjizat ataupun tanda kebesaran itu di sisi Allah. Wa innama ana nadhirum mubin, tetapi aku bukan Tuhan, aku hanya pemberi amaran yang jelas daripada Tuhan. Allah Ta'ala kata, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab. Adakah tidak cukup bagi mereka kami telah turunkan kepada kamu wahai Muhammad kitab, yakni Al-Quran. Orang kafir minta mukjizat yang lain, Tuhan kata adakah tidak cukup kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran yutla alaihim, yang telah dibaca ke atas mereka, sedangkan dalam Quran itu merupakan rahmat dan juga zikra, peringatan bagi kaum-kaum yang beriman. Maksud Allah Ta'ala kata, Kasim Ahmad faham yang ni. Dia kata, ana Quran kata tak payah mukjizat yang lain, Quran cukup dah. Dia faham macam tu. Bila mana orang-orang musyrikin minta mukjizat, Tuhan kata tak payah. Mukjizat di sisi Tuhan cukup. Adakah tidak cukup bagi mereka? Kami dah turunkan Quran yang mana di dalam dia ada rahmat dan ada zikra. Dalam dia ada rahmat dan dalam dia ada peringatan untuk orang yang mampu beriman. So kita tak perlu mukjizat lain. Hadis telah bercanggah dengan Quran. Quran kata tak ada mukjizat lain. Dia pakai Quran tu. Sebab tu kita di Kuala Lumpur kan, saya nak cakap juga lah, ada yang berkata Dr. Rozaimi tak boleh ceramah kat luar. Pasal apa? Sebab dia bincang benda tinggi-tinggi, orang awam jadi pening. Bukan salah dia cakap tu, betul, tapi tinggi sangat, orang awam jadi pening. Saya pergi ceramah kat Ceras, adakah kita perlu bermazhab? Lepas ceramah tu, pakcik tu punya marah kat saya. Dia kata benda yang, selagi mana benda tu tak wajib, jangan ganggu. Kita bincang benda sunat-sunat ni buat apa? Orang awam pening. Saya kata berapa ramai yang pening? Saya tengok yang lain semua okey je. Syek tangkap gambar lagi dengan saya. Dia punya marah kat saya. Jadi dia ambil, sebahagian ambil keputusan sekat. Sebab apa? Bincang benda tinggi-tinggi. Kadang-kadang sebahagian ustaz ni duk ingat orang lain, orang yang bukan belajar agama ni bodoh macam dia kot. Dia tak tahu kadang-kadang orang yang duduk di KL ni profesional. Hakim, ada lawyer, ada businessman, semua otak bagus-bagus, engineer. Dia mungkin zaman belajar tu dia tak berapa nak lulus, tu yang masuk bidang agama tu pun tak pernah nak faham juga. Dia seorang tak faham, lepas tu dia rasa semua orang tak faham macam dia. Bila mana kita sekat ilmu, perbincangan yang macam ni kita sekat, macam mana kita masyarakat nak berhadapan dengan Kasim Ahmad? Dia guna Quran. Kalau kita main sekat tak boleh, buku Kasim Ahmad mesti di-ban. Sekarang ban buku, lagi orang carilah internet. Kasim Ahmad menulis, dia ada blog. Walaupun buku dia kena gam oleh KDN, dia menulis dalam blog, semua boleh akses. Yang saya quote ni, saya quote daripada blog dah. So kita tak boleh lagi dah nak, boleh lah kita nak sekat, tapi dengan zaman yang ada internet, ada Google ni, memang susah. Ada Facebook, lagi susah. Orang sekat saya tak bagi saya ceramah, likers dekat page bertambah 30,000. Punya orang baca. Sekat. Orang cari lagi. Orang cari.
Kata, apa masalah Rozaimi ni? Selama ni aku tak berapa nak dengar sangat. Bila kena gam aku nak dengar kat. Okey dah ni. Masalah bila kita sekat. Kita kena jawab, kita tak boleh sekat. Kita kena hadapi benda ni. Nabi SAW berhujah di hadapan orang kufar Quraisy. Dia tak guna kuasa. Nabi SAW berhujah depan orang Yahudi. Dia tak guna kuasa. Sampai bila kita nak rasa agama kita mesti dikawal oleh kuasa? Tu pun kalau kuasa masih ada kat kita, kalau kuasa tak ada. Islam adalah satu agama yang berhujah, satu agama yang mengajak umat dia berdialog. Okey, kita dialog. Walaupun dialog ni bukanlah dialog secara face by face, tapi kita dialog dengan apa yang dia tulis. Maka Kasim Ahmad dia guna ayat ni. Tak boleh. Tak payah pegang benda ni. Tapi kena juga sebab pointer kan. Baik. Kasim Ahmad dia guna ayat ni. So kita jawab macam mana? Saya kata, tidakkah Kasim Ahmad membaca ayat tentang peristiwa belah bulan ni yang disebut dalam Quran? Surah apa? Surah Qamar. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqatil qamar. Wanshaqqal qamar, sorry. Kiamat makin dekat. Kan? Apa ni, bulan telah terbelah. Dalam surah Qamar disebut Nabi belah bulan. Belah bulan mukjizat ke tak? Mukjizat. Macam mana hang baca Quran, hang kata hang pegang Quran, ayat surah Qamar pun tak lepas. Dalam surah Isra Allah Ta'ala kata apa? Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Betul? Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjuk kepada hamba ni iaitu Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Peristiwa Isra adalah mukjizat. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan dengan ayat Subhana, Maha suci Tuhan, sebab yang boleh memperjalankan hamba pada waktu malam balik sebelum subuh daripada Mekah, Baitullahil Haram, Masjidil Haram, sampai ke Baitul Maqdis. Tak ada yang lain boleh buat pada zaman tu, hanya Allah Azza wa Jal. Kemudian dalam peristiwa dalam surah Najm kan, peristiwa Mi'raj, laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi melihat Jibril dengan bentuk yang asalnya kali kedua di Sidratul Muntaha. Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Mukjizat. So macam mana orang yang kata baca Quran tiba-tiba ayat ni dia tak baca? Tak holistik. Kononnya pakai Quran tapi pakai sebahagian, tolak sebahagian. Tapi dia kata, tapi tu ayat yang tadi tu saya guna Quran tu. Kita kata ayat tu memang kita pun faham. Tapi ayat dia kata, dia guna ayat tadi kan, yang Tuhan kata tidakkah cukup bagi mereka Quran itu sebagai tanda kebesaran Tuhan. Kita kata tidak ada pun dalam ayat ni menyatakan bahawa mukjizat hanya dalam Quran. Ia cuma menyatakan bahawa Allah menyatakan cukup bagi orang kafir untuk teliti Quran untuk mencari hidayah. Maksud dia, Allah Ta'ala bagi mukjizat yang lain, tapi Allah Ta'ala sebut kalau orang yang nak beriman tak payah mukjizat lain, Quran tu cukup dah. Kalau orang tu betul-betul nak beriman, tak payah cari mukjizat yang lain, dalam Quran cukup dah. Cukup dah untuk menyebabkan dia beriman. Tapi dia tak mau, bagilah mukjizat banyak mana pun, dia takkan boleh nak beriman. Itu maksud ayat tu. Bukan maksud ayat tu tak ada mukjizat lain. Allah Ta'ala bercerita tentang tabiat golongan musyrikin pada zaman itu. Baik, itu yang pertama lah. Yang kedua, metodologi yang kedua. Boleh lagi? Berat kan? Kau berasak kepala? Okey kan? Okey. Orang bijak-bijak kan? Terlalu membuat kesimpulan umum, yakni hasty generalization. Kita bila bincang dalam akademik, kita jangan pukul rata, melainkan kita ada bukti yang mana rata-rata buat macam tu. Kalau tidak, kita kena sebut sebahagian. Kalau jangan buat generalisasi, tak boleh. Tak bagus.
Ta'mim. Ta'mim laisa bijayyid. Mengumumkan satu benda dalam kita belum buat kajian keseluruhan, jangan ada satu benda yang tak bagus. Baik. Bila kita baca pandangan-pandangan Kasih Ahmad, Dr. Kasih Ahmad dan juga Farouk Peru yang menjadi tokoh anti hadis di Malaysia ni, kita bincang ni, kita landing kat Malaysia, tokoh anti hadis ni dekat Mesir pun ada. Dekat Mesir pun ada. Tapi kita ambil di Malaysia lah. Dia buat kesimpulan yang umum berdasarkan bukti-bukti yang sangat khusus, yang sangat terpencil. Dia kata, tengok, saya juga pernah berbuat demikian tentang hadis, tapi maaf nak kata, dia kata, pada pendapat saya, kebanyakan hadis tidak selari dengan Al-Quran dari segi falsafah agama. Philosophy of religion. Ni Farouk Peru. Farouk Peru disebut, dia kata majority, kebanyakan lah, dia kata kebanyakan hadis, ini majority lah, banyak lah, hadis tidak selari dengan Al-Quran dari segi falsafah agama. Okey, dia kata, cuba lihat pada kenyataan beliau. Saya kata, beliau nyatakan, beliau dapati kebanyakan hadis tidak selari dengan Quran tanpa beliau nyatakan berapa banyak jumlah dah. Dia buat dia jumpa 1-2 hadis, ataupun kita kata 10 hadis yang bercanggah dengan Quran pada pandangan dia. Lepas tu dia nak buat generalization untuk semua hadis-hadis tak boleh pakai. Oh, ini satu kesimpulan yang dahsyat. Macam mana you nak jumpa 10 hadis ya, lepas tu you nak buat generalisasi? Dia kata, saya kata sekadar hadis yang dikategorikan sebagai muskil hadis, hadis yang bercanggah dengan dalil lain, tidaklah dianggap melebihi daripada hadis lain sehingga terpaksa menganggap kebanyakan hadis. Kalau kita bincang dalam ilmu yang mana hadis bercanggah dengan dalil lain ni, ilmu muskil hadis ataupun ilmu mukhtalif hadis. Ilmu mukhtalif hadis dan muskil hadis ni, hadis dia tak adalah banyak sangat pun nak dibanding dengan keseluruhan hadis. So kesimpulan dia tak kena lah. Baik, dia kata Abu Bakar meragui sistem sanad. Ni Farouk Peru kata. Dia kata, jadi mengikut hadis ni, Abu Bakar sendiri was-was akan sistem sanad. Dia kata, pada zaman beliau sendiri ada hadis yang diberi seal of approval oleh orang yang dia percaya, tapi riwayatnya salah. Jadi Abu Bakar sendiri mengakui kelemahan sistem isnad. Kalau ini boleh berlaku pada zaman Abu Bakar sendiri selama 2 tahun selepas meninggal Rasulullah, bagaimana pula zaman sekarang? Dia kata Abu Bakar meragui sistem sanad. Abu Bakar tak percaya dengan sistem sanad. So apa jawapan kita? Saya boleh buat kesimpulan, dia buat hasty generalization, dia buat kesimpulan umum yang sangat-sangat cepat. Saya hairan bagaimana kesimpulan ni boleh beliau rumuskan. Pertama, saya katakan dari awal yang hadis ni dhaif di sisi ulama hadis. Hadis yang kata Abu Bakar meragui sistem sanad tu, sebenarnya hadis tu dhaif. Yang Abu Bakar minta Aisyah bawa buku catatan hadis. Satu malam Abu Bakar dia taqallab kathiran. Dia tidur, tapi dia tak boleh nak tidur, dia pusing sini, pusing sana, pusing. Dia tak lena, dia tak boleh nak lena. Lepas tu Aisyah tanya, dia kata, "Kenapa? Ayah kenapa duk berguling-guling ni?" Kan? Pusing sana, pusing sini, atas tempat tidur, tak boleh tidur. Abu Bakar kata, "Bawa buku yang ada 500 hadis aku kumpul." Abu Bakar membakar buku tu. Aisyah tanya, pasal apa bakar? Dia kata, aku bimbang, takut-takut hadis dalam ni, lelaki yang baca kat aku, dia tak baca dengan betul, maka aku meriwayatkan satu benda yang tak betul daripada Nabi. So dia kata, tengok, Abu Bakar pun meragui sistem sana, Abu Bakar pun tak nak pakai. Kita kata hadis tu dhaif kerana ada perawi yang tak dikenali dalam tu, dan ada seorang perawi yang dhaif. Maka sebab tu saya kata, di sisi ulama hadis ni dhaif. Kedua, dari mana bukti Abu Bakar meragui sistem sanad? Apa yang saya dapati dalam riwayat Abu Daud, Abu Bakar menerima riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah yang mana Nabi memberikan 1/6 warisan nenek, harta pusaka, bahagian nenek 1/6 bila cucu dia mati. Bila mana seorang nenek datang, dia kata cucu saya mati, berapa bahagian saya daripada pusaka?
Abu Bakar kata, lam ajid laki fi kitabillahi syai'a. Aku tidak mendapati ada ayat dalam Quran yang menyebut tentang bahagian nenek. Wala fi sunnati Rasulillah, dan sekadar yang aku tahu dalam sunnah pun tak ada. Maka Abu Bakar pergi tanya pada sahabat yang lain. Mughirah bin Syu'bah kata, Nabi bagi 1/6 pada nenek. Abu Bakar kata, ada saksi ke? Bangun Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah kata, ya, Nabi bagi 1/6. Abu Bakar terima. Abu Bakar terima riwayat ni. Macam mana you boleh guna satu riwayat untuk buat kesimpulan Umar Abu Bakar tak setuju, sedangkan ada riwayat lain yang menyebut Abu Bakar setuju dengan sanad. Dia bukan meragui, tapi dia nak supaya pandangan sahabat Mughirah bin Syu'bah dikuatkan dengan saksi yang lain, takut dia silap dengar ke apa. Bila mana dua orang saksi depan dia, dua orang bersaksi depan dia yang mana dengar daripada Nabi, maka pada masa tu Abu Bakar terima. Abu Bakar terima. Sebab tu kita kata ini kesimpulan yang sangat-sangat cepat yang dia buat, menyebabkan dia tersilap. Baik. Abu Bakar juga dia perawi hadis, dan dia ada lebih daripada 60 orang anak murid. Abu Bakar dia ada hadis dia. Kita semak dalam kitab-kitab hadis, Abu Bakar ada hadis, dan dia ada 60 orang anak murid. So macam mana dia boleh kata Abu Bakar meragui sistem sanad, tapi dalam masa yang sama Abu Bakar pun meriwayatkan melalui sistem sanad? Okey. Kemudian menolak dalil yang bercanggah dengan akal secara zahir sebelum cuba mengharmonikan dia. Okey. Ini satu kaedah yang diorang selalu guna. Ini masalah metodologi. Kita bila jumpa mana-mana statement yang bercanggah, kita cuba untuk harmonikan dulu. Kadang-kadang statement kita pun orang faham secara bercanggah, tapi kita cubalah, kita kata, tidak, ya maksud saya yang tu dalam situasi yang lain, yang ni dalam situasi yang lain. Hadis ni macam tu. Ada hadis yang Nabi sebut peringkat awal berbeza dengan Nabi sebut peringkat akhir. Pasal apa? Pasal Nabi dah mansuh kan. Dia duk faham bercanggah dengan tolak dua, tak boleh. Bila bercanggah, pertama sekali kena cuba untuk harmonikan, untuk jadikan dia selari. Mungkin Nabi sebut pada satu kaum, hanya untuk mereka secara khusus, untuk orang lain tak. Bila dah tak boleh nak diselarikan, tak boleh nak diharmonikan, baru kita pergi kepada step yang kedua. Kita ambil yang paling kuat dan paling kukuh. Yang mana yang kurang kuat dan kurang kukuh, kita tinggalkan. Ni dipanggil dalam istilah hadis, dipanggil tarjih. Ambil yang kuat, tinggal yang lemah. Okey. Bila mana dua-dua sama kekuatan, baru tolak dua-dua. Sama kekuatan, tak boleh nak selarikan, tak boleh nak tarjih, dua-dua sama kuat, baru dua-duanya tak boleh pakai. Tapi bila dua-dua tak boleh pakai, itu je lah yang tak boleh pakai, hadis lain okey. Yang tak boleh pakai ni sebab kesilapan perawi. Ini dalam ilmu hadis. Dia kata, Farouk kata, sama juga seperti Al-Bukhari, pengumpul hadis tersohor, dia kata, beliau merakamkan beberapa hadis yang memperlekehkan iman dan akal wanita. Wanita dikatakan adalah kebanyakan daripada penghuni neraka. Akal wanita cetek kerana dua saksi wanita diperlukan, walhal hanya satu lelaki mengikut tafsiran Al-Quran mereka. Dan agama mereka suntuk, kurang kerana tak dibolehkan sembahyang semasa datang haid. Agama orang perempuan ni kurang Okey. So dia kata Bukhari anti wanita. Kita kata baca hadis tu kena bagi betul. Di sini ada beberapa hadis yang dia sebut. Pertama, hadis yang memperlekehkan iman dan akal wanita. Yang Nabi sebut dalam hadis naqisatu aqlin wa din. Hadis itu sahih. Yang mana Nabi kata orang perempuan ni agama dan akal dia kurang. Setuju? Tak setuju? Hadis ni? Dia kata, Ustaz, ramai orang perempuan pandai lagi kat UPSI, 80% perempuan. UPSI lelaki 20% lah.
Dalam kelas kalau macam ni 4 orang lagi. Depan ni lain semua perempuan. Pandai lagi perempuan pada lelaki. Baik. Bila kita faham hadis ni dengan cara yang betul, selesai masalah. Nabi kata naqisatu aqlin wa din. Agama dan akal dan agama mereka kurang. Bukan maksud Nabi kata mereka bodoh dan fasik. Tak. Agama dan akal yang kurang itu Nabi maksudkan kuantiti, bukan kualiti. Bila sebut kurang, satu benda yang boleh quantify, sesuatu yang boleh quantify, boleh dikira. Sebab tadi kata kurang kuantiti, bukan kualiti. Sedangkan bila sebut tentang Aisyah, Nabi kata Aisyah ni satu perempuan yang kafadlis sarid ala sairi ta'am, seperti makanan yang hebat sarid, makanan yang sedap berbanding makanan-makanan yang lain. Nabi puji Aisyah, Nabi puji Khadijah, Nabi puji Fatimah. So menunjukkan orang perempuan juga salihah, ada yang salihah. Dan nak banding kita dengan Fatimah, dah tentulah Fatimah baik lagi lelaki ni daripada dengan lelaki yang ada zaman ni, kan? Baik. So Nabi bercerita tentang kuantiti. Kuantiti apa? Kuantiti orang perempuan dalam menggunakan akal kurang berbanding orang lelaki. Bukan maksud dia punya intelektual. Intelektual boleh dia jadi pandai, tapi peratus menggunakan akal berbanding emosi, laki lebih guna akal banding emosi, orang perempuan lebih guna emosi banding akal, walaupun dia pandai. Betul? Tadi macam tak apa nak setuju, kan? Tu yang tengok cerita Hindustan, siapa nangis dulu? Kalau orang suami nangis dulu ni something wrong lah. Suami dia kata, apa awak menangis? Ni cerita je pun, lakon je ni. Logik. Dia guna akal dia. Perempuan dia kata emosi. Akal duduk belakang tu, memanglah berlakon, tapi sedih cerita ni. Kan? Itu yang saya sebut dulu, kan? Kalau anak menangis tengah malam, kan, siapa bangun? Biasa isteri lah, kan? Jarang suami bangun tu. Kalau suami bangun dulu tu kira suami mizali, kan? Kebanyakannya suami menyesali, kan? Bukan mizali. Kalau bangun pun dia gerak. Ni, Mi, tengok anak. Tu saya lah tu. Sebab orang perempuan dia emosi, dia kesian tengok anak menangis malam. Dia tengok mungkin lampin dia basah ke apa, dia kesian. Lelaki dia guna logik, ha? Nanti dia penat, dia tidur sendiri. Biar dia menangis tak apa, kan? So peratus menggunakan akal lebih kepada lelaki. Logik tu lebih pada lelaki. Bukan maksudnya lelaki lebih pandai pada perempuan, tak. Kadang perempuan lebih pandai pada lelaki. Tapi peratus penggunaan akal. Sebab tu orang perempuan lebih sesuai untuk menjaga anak, kerana syafaqah dia lebih, sifat kesian, kasih sayang daripada anak tu lebih. Sebab dia banyak guna emosi. Dia sabar lebih, kan? Sabar lebih. Kalau orang lelaki kena mengandung 9 bulan, saya ingat peratus pengguguran tinggi tu. Sampai umur 4 bulan, tak larat lah aku. Duduk tumbuk pinggang, tak larat. Doktor tolong gugurkan kandungan ni, saya tak peduli. Orang perempuan dia sabar, kan? Dia sabar sebab dia kesian. Baik. Dia tak hadis tak kata iman, hadis kata agama. Ni dia silap ni. Dia kata iman, hadis tak kata iman, hadis kata agama. Naqisatu aqlin wa din. Agama. Maksud agama apa? Kuantiti. Nak banding solat orang lelaki dengan solat orang perempuan, solat orang lelaki banyak lagi. Sebab orang lelaki mana ada cuti. Orang lelaki solat hari-hari, bermula daripada baligh sampai dia mati, dia solat hari-hari. Wajib atas dia solat hari-hari. Kuantiti solat orang lelaki dengan kuantiti solat orang perempuan, dah tentu kuantiti orang lelaki banyak lagi. Tapi adakah bermakna orang lelaki banyak pahala pada orang perempuan? Tak. Tapi peratus dia beramal untuk agama, mengamalkan syiar agama lebih pada orang lelaki.
Tapi kualiti mungkin berbeza. Dua orang yang solat belakang imam, khusyuk tak sama, walaupun kuantitinya sama. Walaupun saya nak sebut jugalah, orang perempuan yang tak solat kerana haid, dia dapat pahala. Dapat. Sebab apa? Sebab dia melaksanakan tuntutan Tuhan, jangan solat waktu haid. Betul? Tapi dia tak buat lah. Pahala dia dapat, tapi dia tak buat. Sebab tu Nabi kata, kuantiti perbuatan dia buat sesuatu benda kurang daripada orang lelaki, tapi tak bermakna pahala dia kurang. Okay? Boleh faham Dan kebanyakan wanita penghuni neraka, betul? Ra'aitu aktsara ahlin narin nisa. Aku melihat ramai daripada kalangan penghuni neraka adalah perempuan. Logik lah. Sebab Nabi kata di akhir zaman nanti 50 orang perempuan diuruskan oleh seorang lelaki. Ada hadis yang menyebut perempuan sikit dalam syurga. Perempuan sikit dalam syurga. Tapi Ibn Hajar kata ini riwayat dengan makna. Yang betulnya riwayat Nabi tak pernah kata. Nabi tak kata orang perempuan sikit dalam syurga. Nabi kata orang perempuan ramai dalam neraka. Ramai dalam neraka tak semestinya sikit dalam syurga. Dah ramai. Katalah saya mengajar di UPSI 4 orang lelaki, 40 orang perempuan. So bila tanya, okey ustaz, siapa yang paling ramai fail dalam kelas ni? Perempuan. Berapa? 20 orang fail. Tapi adakah bermakna yang lulus tu sikit? Tak, 20 orang lah lulus. Ramai lagi pada lelaki, sebab lelaki 4 orang kan. 4 orang ni semua fail belaka. Faham tak? Jadi banyaknya perempuan dalam neraka tidak bermakna mereka kurang dalam syurga. Banyak mereka dalam neraka kerana bilangan mereka adalah ramai. 50 orang diuruskan oleh seorang lelaki di akhir zaman, sangat ramai. Sebab itu bila kita baca hadis tentang Dajjal, Nabi kata bila keluar Dajjal, yang ramai ikut dia adalah Yahudi daripada Asbahan dan juga orang perempuan. So orang perempuan, mana-mana gerakan wanita yang baca hadis ni, jangan duk anggap macam ini satu penghinaan. Tak. Sebab zaman tu ramai orang perempuan. Kalau seorang lelaki ikut, itu kira dah 1000 rahmat dah. Sebab lelaki sangat kurang zaman tu. 50 orang, nisbah 1. Ramai ya? Okey. Betul dia kata, saksi wanita diperlukan, dua saksi wanita diperlukan. Ini sebut dalam Quran. Hang kata hang beriman dengan Quran. Macam mana boleh tolak ayat Quran ni? Saksi 2 orang perempuan dengan seorang lelaki, sama bersamaan dengan seorang lelaki, tu Quran. Sebab tu kita kena ragu, betul-betul ke Quran ni sini? Ayat Quran mau nak tolak? Pasal apa perempuan kena 2? Ini kes mahkamah. Kalau kes penyelewengan 5 juta, perempuan nak duduk seorang dalam mahkamah? Nak pergi toilet pun ajak teman. Betul tak? Nak pergi toilet pun ajak teman. Jomlah pergi teman, pergi toilet. Aku dah kencing dah tadi 5 kali aku kencing. Jom teman saya kan. Kerana kes ini kes yang besar. Takut dia takut. Dia ada rasa emosi kesian. Sebab tu Tuhan kata kalau yang seorang tu terpesong, yang seorang lagi boleh ingatkan dia. Tapi orang lelaki dah, orang lelaki firm. Dia berani. Dia adalah keyakinan diri sikit. Macam tu lah. Okey. Ini saya dah jawab semua. Dan insyaAllah kita tengok yang lain pula. Baik, ini kita dah jawab. Okey. Yang keempat, bersifat pukul apa dah kita ni? Kita pergi pukul apa? 10.45. 10.45. Ada soal jawab? Boleh kalau 10.45 tu sekali soal jawab bukan tu pun tak? 10.45 habis. Habis. Maksudnya habis terus lah 10.45 tu. Kau dah buat. Kalau Ustaz boleh berhentikan 10.30, 15 minit untuk soal jawab. Alright. Okey. Bersifat selektif dalam pemilihan dalil dan menolak dalil sahih dengan dalil yang dhaif. Kisah Abu Bakar tadi. Dia kata Abu Bakar membakar kitab hadis dia. Dia nak tolak semua hadis yang sahih.
sedangkan hadis itu dhaif. Sepatutnya hadis yang sahih menolak hadis yang dhaif. Ini dia pakai hadis dhaif, dia bagi tolak. Dia selektif. Okey. Kemudian dia kata, Khalifah Rashidin sendiri, Abu Bakar dan Umar Khattab membakar koleksi hadis. Umar menyuarakan pendapat yang hadis dapat melekakan umat Islam dari mengaji kitab Allah. Dia menyatakan prinsip hasbuna kitab Allah. Cukup bagi kami kitab Allah. Umar kata cukup bagi kita Allah. Memang ada pun. Saya katakan, saya tidak berjumpa riwayat Umar membakar kitab hadis. Jika ada, saya minta jasa baik saudara Farouk untuk nyatakan sumber dia. Dia kata Abu Bakar dan Umar bakar kitab hadis. Ya, Umar saya tak jumpa. Tapi Abu Bakar membakar kitab hadis tu ada. Tapi Abu Bakar membakar kitab hadis, saya jawab macam ni. Dia kata, saya kata pada Farouk, sebab dia guna riwayat hadis Abu Bakar, riwayat ulama hadis, Abu Bakar membakar kitab hadis tu datang daripada jalan ulama hadis, daripada kitab Tazkiratul Hufaz. Macam mana you yang tak percaya dengan sistem sanad boleh guna satu benda riwayat ulama hadis? Tak boleh. You tak percaya benda ni. Satu orang yang tak percaya dengan hadis boleh berhujah dengan hadis sendiri, benda yang you kata tak betul. Dia kata, oh, kalau dia kata, tak, saya bukan guna untuk saya guna untuk awak yang guna hadis. Kalau dia kata macam tu lah, ni mantik sikit, ni kaedah kita berdialog. Dia ambil satu riwayat hadis, kita tanya kat dia, macam mana you boleh guna hadis sedangkan you tak percaya hadis? You kata ini semua sistem sanad ni rekaan semua, macam mana you boleh percaya satu benda nak tolak hadis? Dia kata, saya berhujah bukan untuk saya berhujah untuk you yang percaya hadis. Okey, kalau you berhujah untuk saya, you kena ikut disiplin ilmu saya. Kita sebut kat dia macam itulah. Kalau you berhujah untuk saya, maksudnya kalau hadis ni untuk saya pakai, you kena ikut ilmu saya, you kena ikut disiplin ilmu saya. Kerana hadis, ilmu hadis ada disiplin. So saya katakan, riwayat yang dia bawa ni sebenarnya adalah riwayat yang dhaif. Kenapa dhaif? Ni hadis dia. Al-Hakim sebut riwayat ni dhaif. Sebab apa? Sebab ni perawi ni nama Ali bin Saleh dan juga Musa bin Abdullah. Seorang dhaif, seorang tak dikenali. Seorang dhaif dan seorang tak dikenali. Bahkan kalau sanad dia sahih sekalipun, kalau sanad ni sahih sekalipun, matan dia ni matan dia punya teks juga bermasalah. Diingat hadis ni hanya nilai dari sudut sanad je kot, tak tengok matan. Tak, ulama hadis dia tengok sanad, dia tengok matan, dia tengok salah silaf perawi, change of narrators, dia tengok juga teks. Kalau teks tu problem, dia akan tolak. Teks ni problem. Macam apa problem? Macam mana Abu Bakar, orang yang rapat dengan Nabi, tiba-tiba riwayat daripada Nabi dengan perantaraan orang lain? Dia kata apa? Tengok dia kata, Jama' abi al-hadis an Rasulullah SAW wa kana 500 hadisin fabata lailatahu yataqallabu katsiran. Ayah saya kata Aisyah mengumpulkan daripada Nabi hadis 500 hadis ayah saya kumpul. Satu malam dia berguling di tempat tidur dia, faghammani. Aisyah kata aku tengok, aku rasa susah hati. Faqultu, aku kata pada ayahku, atataqallabu li syakwa aw li syai'in balaghak? Adakah kau ni berguling-guling tak boleh nak tidur malam disebabkan oleh ada aduan rakyat ataupun ada benda yang datang kepada kau tentang urusan pemerintahan? Maka Abu Bakar tak jawab. Falamma asbah, bila sampai waktu subuh, Abu Bakar kata, ai bunayya halumil ahadis allati indak. Wahai anakku, bawa hadis-hadis yang ada pada engkau. Faji'tuhu biha fada'a binarin faharraqaha. Abu Bakar pun ambil hadis yang ada pada Aisyah, yang ada pada dia, lepas tu dia ambil api, dia bakar. Kemudian faqultu lima ahraqtaha, kenapa kau bakar? Kenapa kau bakar ya? Kata Abu Bakar, khasyitu an amut wa hiya indi. Aku risau kalau aku mati, hadis ni masih ada pada aku. Fayakunu fiha ahadis an rajulin qad iktamantuhu wa wasaqtu wa lam yakun kama haddathani fa akunu ana qad naqaltu dhak. Dia kata aku bimbang nanti hadis tu masih ada kat aku dalam keadaan aku mati, sedangkan hadis tu daripada seorang lelaki, aku dengar daripada seorang lelaki yang aku percaya, yang aku beri amanah pada dia, aku percaya, tapi dia tak baca macam mana yang Nabi sebut. Jadi aku mati dalam keadaan aku menukilkan hadis yang salah.
So maksudnya hadis ni, yang 500 ni Abu Bakar dengar pada orang lain. Bukan dia dengar pada Nabi, dia dengar pada satu orang lelaki yang dia percaya. Bukankah Abu Bakar orang paling rapat dengan Nabi? Mana-mana Nabi pergi dia ada. Macam mana Abu Bakar boleh ambil 500 hadis daripada orang yang tak dikenali? Dia pun tak sebut siapa. Matan ni, teks ni dah problem dah. Kita tengok riwayat-riwayat Abu Bakar. Sangat jarang Abu Bakar riwayat pada sahabat lain. Semua daripada Abu Bakar saja. Kalau sahabat lain riwayat pada Abu Bakar, tu logik. Kerana Abu Bakar lama dengan Nabi. Mungkin Anas riwayat pada Abu Bakar. Okey. Sebab Anas masuk Islam lepas hijrah. Abu Bakar pada zaman awal. Tiba-tiba Abu Bakar mendengar pada orang lain pula. Ajaib. Baik. Sebab tu saya kata, Musa bin Abdullah bin Hasan, beliau dikategorikan sebagai perawi dhaif. Begitu juga ada perawi yang bernama Ali bin Saleh, dia tak dikenali. So dhaif. Sanad dhaif, matan mungkar. So hadis ni tak boleh pakai langsung. Ikut kaedah kita, hadis ni tak boleh pakai langsung. Bila tak boleh pakai, tak boleh digunakan untuk dalil, tolak hadis sahih yang lain. Lepas tu dia kata, Umar mengatakan, hasbuna kitabullah, cukup bagi kami kitab Allah. Saya kata, betul memang Umar sebut. Dalam peristiwa Khamis yang orang Syiah selalu sebut, hadis tu sahih. Yang Nabi kata apa? Bawa mari pen dan kertas, aku nak tulis. Bawa mari pen dan kertas, aku nak tulis. Umar kata, tak payah. Inna Rasulullah qad ghalaba alaihi alwaja'. Rasulullah dah sakit sangat, tak payah nak bawa lah. Tak payah pening-pening dengan Nabi. Orang Syiah kata, celaka punya Umar, Nabi nak tulis dia tak bagi. Nabi nak tulis nama Ali sebagai khalifah lepas dia. Kita kata Nabi tulis ke tak? Nabi tulis ke tak? Nabi tak tulis kan? Nabi tak tulis. Sebab bila dah Nabi minta pen dan kertas, Umar tak bagi, Ahli Bait sebahagiannya suruh bagi, dah gaduh. Nabi kata pergi, keluar semua. Nabi tak tulis. Bila Nabi tak tulis, macam mana hang tahu? Macam mana hang tahu Nabi nak tulis Ali? Orang lain tak tahu, macam mana hang tahu? Dia belum tulis. Rasa-rasa tak boleh. Satu. Yang kedua, kalau betul memang Nabi nak tulis, gaduh-gaduh ni Nabi tak akan suruh bangkit daripada dia. Nabi akan suruh juga tulis Ali jadi khalifah. Tapi Nabi kata, bangun, pergi. Sebab mungkin jawapan Umar sudah memadai. Bila Umar kata, Rasulullah tengah sakit ni, tengah sibuk sakit, cukuplah bagi kita Quran. So Nabi bila dengar perkataan tu, Nabi kata cukup lah. Memang itu aku nak tulis Quran. Balik, keluar daripada aku, cukup dah. Sebab tu Nabi tak tulis Ali. Sebab bukan nak tulis yang tu. Cukup dah jawapan Umar tu, hasbuna kitabullah. Kita kata betul, memang Umar sebut perkataan cukup bagi kamu kitab Allah. Tapi Umar dia faham tak macam mana yang kamu faham. Kamu guna perkataan Umar, tapi kamu tak faham macam mana yang Umar faham. Umar kata cukup bagi kamu kitab Allah, cukup bagi kita kitab Allah. Ya, tapi Umar faham macam mana kami ahli sunnah faham. Sebab Umar, walaupun dia kata cukup bagi kami kitab Allah, Umar tetap pakai hadis. Dalam peristiwa Ta'un, Umar sampai di satu tempat, dia nak pergi ke Syam. Tiba-tiba sampai satu berita yang mana Syam telah dilanda Ta'un. Umar tanya dengan golongan-golongan muhajirin, macam mana nak buat? Nak pergi ke nak balik? Sebab ke tempat yang kita nak pergi kena Ta'un ni. Tak dapat keputusan. Dia panggil Ansar, tak dapat keputusan. Dia panggil orang-orang tua daripada kalangan orang-orang Islam yang ada pada zaman tu, pun tak dapat keputusan. Balik Abdurrahman bin Auf membacakan hadis daripada Nabi. Nabi kata, "Idza sami'tum bi ardin fala tuqdimu 'alaiha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Bila mana Ta'un telah menyerang satu negeri, jangan kau masuk negeri itu. Bila mana Ta'un telah berada dalam satu negeri dan kamu berada dalamnya, jangan kamu keluar kerana nak lari daripada Ta'un. Nabi ajar kuarantin, Nabi ajar cara nak kawal wabak. So Umar bila dengar perkataan tu, dia terus tak jadi masuk, dia terus balik. Dia pakai hadis Nabi. Macam mana kamu yang pakai perkataan Umar tak sama macam mana yang Umar faham? Kerana kita sebut cukup bagi kita kitab Allah, cukup. Kerana dalam Quran sebut suruh taat kepada Rasul. Al-Quran suruh taat pada Allah, taat pada Allah Quran. Al-Quran suruh taat pada Rasul. Dah tentulah taat pada Rasul berbeza dengan taat pada Allah. Beda Quran tak akan ulang. Quran tidak mengulang benda yang sama tanpa faedah. Laju tak? Nak kerja masa ni? Kan?
Al-Quran dia tak akan ulang benda yang sama tanpa faedah. Walaupun kisah Adam dan Iblis diceritakan lebih daripada sekali dalam Quran, tapi setiap kali penceritaan berlaku, fokus berbeza. Dalam suratul Baqarah, dia fokus kepada taubat Adam. Cerita yang sama, tapi dia fokus kepada taubat Adam. Cerita yang kedua diulang dalam surah yang lain, tetapi dia fokus kepada Dia fokus kepada sifat takabur iblis. Cerita yang sama walaupun berulang, tapi konteks, cara penceritaan itu berbeza, fokusnya berbeza. Begitu juga bila mana ayat suruh taat kepada Allah dan taat pada Rasul, dia takkan ulang benda yang sama. Kalau benda tu sama-sama taat kepada Al-Quran, tak perlu ulang betul. Wa ati Allah cukup. Tapi Allah Ta'ala ulang, wa ati'ur Rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul, menunjukkan taat pada Allah adalah Quran, taat pada Rasul adalah taat kepada sunnah. Taat pada sunnah. Umar faham macam tu. Ada satu hadis dalam Syu'abul Iman, satu riwayat dalam Syu'abul Iman, riwayat Al-Baihaqi, yang mana Umar ditanya oleh seorang pemuda. Pemuda ni tanya pada Umar, dia kata, "Ya Amirul Mukminin, satu orang perempuan kena haid. Dia buat haji, dia kena haid. Dia dah tawaf semua dah, tawaf ifadah semua dah buat dah. Tiba-tiba bila dia nak balik, dia kena haid, turun darah. Orang buat haji kena buat tawaf wida. Adakah dia perlu tawaf wida?" Umar kata perlu. Maksud dia kena tunggu dia bersih dulu. Dia tunggu dia suci dulu. Dah suci, mandi, lepas tu baru tawaf wida. Pendapat Umar. Lelaki ni kata, aku dengar hadis Nabi kata kalau dia turun darah, dia tak perlu tawaf wida, dia boleh balik terus kalau rombongan dia nak balik. Umar ni dia bila jalan dia suka bawa kayu yang pukul unta tu. Rotan, pukul unta. Umar rotan kepala dia. Tapi kita jangan duk buat lah. Umar ni khalifah, tak apa lah. Umar khalifah, kita jangan duk buat lah. Tapi Umar pergi rotan kepala dia. Bila Umar rotan kepala dia, dia tanya, "Pasal apa rotan aku?" Hang dah tanya pendapat, hang dah tahu hadis daripada Nabi, hang tanya pendapat aku lagi. Betul hang bagi tahulah hadis tu, aku tak tahu hadis tu. Umar berijtihad kerana dia tak tahu hadis. Dia tak tahu dalam masalah tu ada hadis yang khusus, dia ijtihad lah. Jadi kalau Farouk ni hidup zaman ni, mungkin kena pukul dengan Umar. Tidak mementingkan bahasa Arab ataupun jahil bahasa Arab. Wah, ini pun satu kes yang serius. Tak boleh bahasa Arab. Kasim Ahmad dan Farouk Peru ni memang tak boleh bahasa Arab. Orang nak mengaji agama Islam tak reti bahasa Arab, aib, sangat aib. Bukan kata aib, orang yang boleh bahasa Arab tiba-tiba baca baris salah pun aib. Apatah lagi orang yang memang tak boleh bahasa Arab. Macam mana you nak bincang benda tinggi-tinggi dalam agama, tiba-tiba bahasa Arab you tak reti? Nak bincang tentang Shakespeare, tapi English tak reti? Takkan ajaib? Nak kritik Shakespeare, tapi English tak reti? Baca translation, kan tak betul tu. Betul kan? Tuan-tuan kenal Shakespeare? Kan? Saya membaca juga. Isu isteri meniduri lelaki lain. Wah, ni isu serius ni. Kasih Ahmad kata. Tak Kasih Ahmad kata. Telah kita lihat di atas bahawa hadis menentukan hukuman rejam hingga mati ke atas penzina-penzina yang telah berkahwin. Ni kita tak ada khilaf. Memang ada hadis daripada Umar, Nabi suruh rejam mana-mana lelaki dan perempuan berzina, sedangkan sebelum zina berlaku dia dah kahwin. Dia panggil muhsan, kena rejam. Kalau bujang, sebat. Itu clear. Kasim Ahmad dia nak tolak. Dia kata ada hadis kata mana-mana penzina yang dah kahwin kena rejam. Dia kata tapi perhatikan hadis ni. Jabir bin Abdullah melaporkan bahawa Rasulullah SAW berkata, kamu mempunyai hak terhadap mereka, yakni isteri-isteri kamu, agar mereka tidak meniduri sesiapa yang kamu tidak sukai. Jika mereka melakukan ini, pukuli mereka tanpa menyebabkan cedera. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi heran, riwayat Bukhari dan Muslim, kitab tu ada zaman ni dia pergi ambil daripada Mishkat. Mishkat ni kitab sekunder.
Kitab Bukhari ada, Muslim ada. Pasal apa you tak pergi rujuk? Dia pergi ambil daripada kitab Mishkat. Mungkin dia tak jumpa translation Bukhari dan Muslim pun. Ini satu metodologi yang tak kena lah dalam penilaian hadis. Kadang-kadang dalam kitab Mishkat ni ada lafaz-lafaz yang tak sama. So kena pergi cek kitab sebenar. Contohnya macam apa? Hadis riwayat Abu Daud yang Nabi lepas pergi tanamkan mayat, ada seorang perempuan pergi panggil dia makan. Dalam riwayat Abu Daud, dia da'iyum ra'atin, seorang perempuan lain punya wakil perempuan yang tak dikenali. Tu dalam riwayat Abu Daud. Dalam kitab Mishkat disebut da'iyatim ra'atu, perempuan si mati yang panggil pergi makan. Tu sebahagian orang kata tu kenduri arwah tu. Bila kita semaklah Abu Daud, sebenarnya bukan imra'atuhu, bukan perempuan si mati, bukan isteri si mati, orang lain. Sebab tu kena semak kita asal. Takut tersilap nukil, tersilap quote. Jadi dia baca kitab Mishkat dan saya yakin dia baca translation. Dia baca version English. Bahaya. Kita bila kita nak, kan, ini benda yang common dalam perbincangan ilmu. Tak boleh kita ambil rujukan translation, translated version, tak boleh. Kerana translation, kita terikat dengan pemahaman translator. Sebab tu Quran tak boleh nak ditranslate, melainkan kena bawa lafaz yang asal. Betul? Kerana mungkin translator silap terjemah, mungkin translator silap bagi konteks, tambah-tambah ada dalam kurungan-kurungan. Kurungan tu maksudnya dia faham macam tu. Okey, kita tengok dia kata, mungkinkah gerakan pembebasan wanita zaman pertengahan yang merekakan hadis ni? Maksudnya, ini maksudnya orang tak puas hati sebab kena kejam. Jadi gerakan pembebasan wanita di zaman pertengahan, mereka hadis kalau isteri meniduri mana-mana lelaki lain, suami tak suka, jangan kejam. Cukup hanya pukul tak cedera. Pukul tak cedera maksud pukul kayu sugi ya? Pukul dengan bantal lagi. Pukul dengan bantal kan? Bantal kabu. Saya dah jawab, hadis ni sahih. Dia kata hadis sahih, hadis Jabir. Kita jawab sikit jawapan saya. Lafaz tu tak ada dalam Sahih Bukhari, tapi ada dalam Sahih Muslim. Lafaz tu tak ada dalam Sahih Bukhari. Setakat yang saya cari, saya tak jumpa. Ada dalam Sahih Muslim. Okey, itu bukan isu besar lah. Adalah hadis tu sahih. Jelas sekali Kasim Ahmad tersalah faham maksud ni. Ni lafaz yang dia kata ni, yang dia kata meniduri ni. Nabi kata la yu'ti'na farshakum ahadan takrahuna. Perkataan la yu'ti'na farshakum ahadan takrahunahu, janganlah isteri itu melakukan perbuatan yu'ti'na pada hamparan kamu seorang yang kamu tak suka. Dia maknakan ni, jangan isteri kamu berzina di rumah kamu dengan seseorang yang kamu tak suka. Itu dia punya translation. Sedangkan maksud sebenar dia, isteri tidak boleh membenarkan sesiapa yang suami tak suka masuk ke dalam rumah. Lain nak mana? Pasal apa dia maknakan dengan perkataan bersetubuh? Sebab Nabi sebut dalam tu, dia kata yuti'na. Wata'a ni dia ada banyak makna. Tengok, perkataan wata'a bukan sentiasa bermaksud persetubuhan. Sebaliknya ia juga bermaksud menyediakan tempat atau memudahkan tempat untuk seorang pijak melangkah masuk dan tinggal. Tengok apa kata Ibn Faris. Wata'a, kan dia Nabi guna perkataan yuti'na tadi kan, daripada perkataan wata'a. Wata'a, waw, ta dan hamzah. Waw, ta, hamzah. Satu kalimat yang menunjukkan memulakan sesuatu dan memudahkan sesuatu. Contoh, wa wata'tu lahul makan, aku menyediakan pada dia tempat. Wal wita' daripada perkataan wata'a juga. Wita' ialah sesuatu yang dipijak daripada hamparan. Pijak, wata' juga. So boleh maksud persetubuhan. Kerana persetubuhan ni, isteri memudahkan diri dia untuk disetubuhi oleh suami. Boleh maksud persetubuhan. Boleh juga maksud pijak. Boleh juga maksud memudahkan orang untuk masuk. Jadi maksud sebenar hadis ni ialah
Nabi tak suka isteri memasukkan orang dalam rumah suami, orang yang suami tak suka. Kalau isteri bawa masuk juga, maksudnya suami boleh pukul ya? Pukul yang tak cerga. Bukan maksudnya isteri berzina dengan orang lain. Kalau isteri berzina dengan orang lain, dia kena baca Quran. Quran kata kena buat li'an, kena buat sumpah laknat. Kalau isteri tak mengaku, kalau isteri mengaku, isteri akan kena rejam lah. Boleh faham? Jadi tengok macam mana kesalahan yang fatal yang dia buat, kesalahan yang sangat besar yang dia buat, disebabkan oleh dia tidak memahami kaedah bahasa Arab. Bukti dia apa? Perkataan wata'ah ni, jika perkataan wata'ah tidak boleh dimaknakan selain daripada persetubuhan, adakah kitab Muwatta' karya Imam Malik perlu dimaknakan dengan kitab yang telah disetubuhi? Muwatta' daripada perkataan wata'ah. Kenapa dipanggil Muwatta'? Kerana Muwatta' kitab tu disusun ikut cara yang mudah. Sebelum zaman Imam Malik, orang susun hadis ikut nama perawi, campur bab. Kitab fiqh dalam tu, macam Abu Hurairah punya hadis semua satu tempat. Tak kira lah zakat ke solat, semua satu tempat. Abu Bakar semua satu tempat. So nak cari hadis susah. Bila masuk zaman Imam Malik susun ikut bab fiqh. Solat satu tempat. Tak kira lah riwayat siapa pun, yang penting solat satu tempat, satu tema. So mudah kerja. Sebab tu dipanggil Muwatta', kitab yang dimudahkan urusan susunan supaya orang senang nak rujuk. Bukan kitab yang disetubuhi. Okey. Kemudian bergantung pada spekulasi yang lahir, bergantung kepada spekulasi dan meninggalkan bukti yang jelas. So dia guna spekulasi. Benda yang tak pasti dijadikan sebagai dalil, benda yang jelas dalam hadis ditinggal. Antara contoh dia, golongan Quran ni menggunakan kalam untuk meninggalkan sunnah, iaitu Umar tadi. Hasbukum kitabullah. Spekulasi dia, Umar tolak hadis. Sedangkan yang jelas Umar pakai. Yang tu dia buang. Jadi ini kesalahan-kesalahan metodologi yang dilakukan oleh golongan anti hadis yang kita boleh zahirkan. So kalau kita berjumpa dengan golongan ni, kita guna 6 poin ni, insya-Allah dia pun tak boleh nak kata apalah. Kalau dia bagi syubhat yang lain ataupun kekeliruan yang lain, kita akan kata betulkan metodologi ni awak dulu. Metodologi awak pun tak betul. Jadi hasil awak saya tak yakin. Kan? Dalam tesis PhD, kalau metodologi tak betul, fail. Walaupun data dia buat betul, data banyak dia dapat kumpul, tapi metodologi fail. Metodologi dia tak betul, fail. Okey? Wallahu a'lam. Ada soalan? Kita buat ada 10 minit. Ada 2 orang. Ustaz, sejak tahun bulanan ni ada wujud bulan Hilal Ibrahim. So dia ni very similar to anti hadis lah, Quranis. Dan apakah cara kita untuk menimbulkan keraguan kerana antara keyakinan mereka akan ada Rasul yang akan datang lah untuk, dan dia banyak di Islam. Milah Ibrahim, wallahualam, saya tak kaji sangat, tapi sekadar saya bincang dengan sahabat-sahabat, dia orang kata macam Milah Ibrahim ni sebab dia kata Nabi pun ikut Milah Ibrahim. Dia tak payah pakai hadis lah. Dalam Quran dia sebut Milah Ibrahim. Salat pun kena ikut salat Nabi Ibrahim lah. Dia kata macam tu. Kita kena tanya kak, salat Nabi Ibrahim macam mana? Salat Nabi Ibrahim macam mana? Kita pun tak tahu. Bila tak tahu, dia kata ada disebut dalam kitab-kitab. So kalau disebut dalam kitab-kitab, dia menggunakan jalan riwayat. Jadi kalau guna jalan riwayat, macam mana you boleh percaya dengan cara salat Ibrahim yang Israiliyat sebahagiannya dan menolak riwayat yang hadis yang lebih kukuh sumber dia ataupun sistem dia? Dan kita kadang-kadang heran dengan orang yang pakai Quran tak pakai sunnah. Dia tak tahu ke sebenarnya Quran beriwayat dengan jalan riwayat? Bukankah riwayat Quran disampaikan kepada kita juga melalui jalan riwayat? Memang ada mushaf, tapi mushaf zaman tu titik tak ada baris, tak ada. Yang betulnya dibaca melalui generasi ke generasi. Sama proses macam hadis. Macam mana you boleh percaya Al-Quran dengan yang dinukil dengan cara yang sama, tiba-tiba dia tolak hadis? Kan? Kena tanya yang tu dulu. Wallahu a'lam. Ya. Kenapa tak segala keperluan agama
dikompil dalam, maksudnya kenapa Allah tak masukkan semua keperluan agama ni dalam Quran je terus? Maksudnya kita tak ada keperluan sekunder yang kedua. Okey. Kenapa dalam Al-Quran Allah Ta'ala tak sebut semua benda? Dia macam ni ya. Al-Quran ni dustur. Al-Quran ni perlembagaan. Constitution tak sebut semua benda, perlu akta. Sebab Constitution ni perlu ringkas. Kalau Al-Quran nak buat semua benda, so Al-Quran akan jadi tebal macam Musnad Ahmad, 25 jilid. Itu pun tak lengkap weh. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu tibyan likulli syai. Penjelasan, ada penjelasan yang khusus, ada penjelasan yang umum. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada kamu Al-Quran, yang mana supaya kamu wahai Muhammad dapat menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. So tugas Nabi Muhammad menyampaikan Quran dan menjelaskan kandungan Quran. Yang mana Al-Quran itu dustur, constitution, bersifat ringkas, senang untuk dihafal. Tapi penjelasan dia ataupun huraian dia perlu kepada hadis. Ayat apa tadi saya baca? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Surah Nahl tak silap kan? Okey. Ya, tuan. Sebenarnya apakah status golongan anti hadis atau Quraniyun dari sudut akidah? Okey. Apa status golongan anti hadis dari sudut akidah? Kita bila nak kafirkan orang ni jangan cepat sangat. Jangan mula kafir, jangan. Relax. Kufur ataupun nak mengkafirkan orang, kita mesti tegakkan hujah dulu ke atas dia. Kita kena rungkaikan kekeliruan dia dulu. Kerana orang yang mengaji Tauhid 3, walaupun dia kata dia suka mengkafirkan orang yang mengaji Tauhid 3, saya mengaji Tauhid 3. Tuan-tuan mengaji Tauhid 3 kat sekolah kan? Sekolah menengah. Dan juga saya belajar agak sifat 20. Saya belajar agak. Dua-dua akidah saya belajar. Macam dua-dua metodologi saya belajar. Kita nak kafir orang, kita kena tegakkan hujah dulu. Takut-takut dia buat tu sebab dia jahil. Takut-takut dia buat tu sebab dia ada kekeliruan. Maka kita rungkaikan kekeliruan dia dulu. Tapi kalau dia tetap bertegah nak tolak semua hadis, maka kafir. Maka sebab tu kita kena dialog dengan dia orang ni. Tak boleh nak sekat-sekat dialog. Sebab nanti dia mati susah. Susah kita. Ada orang kata kafir, ada orang kata Muslim, ada orang kata tak ada siapa pun pergi hujah dengan dia. So tegakkan hujah dulu, barulah kita boleh buat keputusan. Dia ni buat benda ni sebab tak faham ataupun sebab degil. Kalau sebab degil, memang dia terkeluar daripada Islam kerana dia menolak semua hadis. Sehingga hadis yang mutawatir pun dia tolak. Maka masalah akidah dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Syekh Umar Ashqar pernah menyebut tafsir Ibnu Katsir yang dialih bahasa dalam English lebih sahih berbanding dalam bahasa Arab. Yang ni saya tak tahu. Yang ni saya tak tahu. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? 5 minit. Ya. Pasal apa orang-orang yang anti hadis ni dia buat macam tu? Kenapa sebabnya? Dia buat betul-betul. Dia buat nak betul-betul yang anti hadis. Kenapa? Kenapa yang dah diguna Quran saja? Maksudnya dia takkan mesti ada sebab dia. Yes. Dia ada beberapa sebab. Kenapa orang anti hadis ni jadi anti hadis? Apa sebab? Sebab anti sangat dengan hadis. Dia ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, dia tu sendiri malah. Bila pakai hadis, kena solat 5 waktu, ada rakaat, kena bayar zakat, ikut nisab dan ikut nisab dan kadar dia, dan haul. Kalau ikut Quran, salat tak disebut secara detail. Quran kata awal siang, lewat petang, 2 waktu je lah. Berapa rakaat tak kita kan? Itu satu, dia malah. Yang kedua, dia jadi anti hadis sebab ada beberapa hadis yang sampai kat telinga dia yang pada dia tak masuk akal. Kes ini ada dua. Ada dua jenis. Yang pertama, dia salah faham hadis. Macam tadi Kasih Ahmad pasal bab isteri meniduri orang lain tu. Dia salah faham, lepas tu dia salah hadis.
Dr. Yusuf Qaradawi kata ada seorang dekat Mesir, hakim besar mahkamah Mesir, hakim sivil lah, tak peduli pasal Islam pun sebelum ni, tiba-tiba rasa macam nak kembali pada Islam, beli Sahih Bukhari baca. Tiba-tiba dia baca satu hadis, innani lawal furat, kan, minal jannah, sungai Nil dan sungai Furat daripada syurga. Dia orang Mesir, dia daripada syurga apa? Daripada Sudan. Lepas tu dia kata hadis tak betul, hadis tak boleh percaya, bohong, terus dia jadi anti hadis. Sedangkan kalau ditanya para ulama apa tafsiran dia, kan dia senang, kan bagus. Nabi kata daripada syurga tu bukan maksud sungai tu asal daripada syurga. Sungai, dia metafora. Sungai itu memberi nikmat kepada orang Sudan dan Mesir seperti nikmat syurga. Tuan-tuan bawa orang Arab mari sini. Bawa orang Arab yang tak pernah tengok Malaysia mari sini, dia akan tengok, dia kata Malaysia jannah. Malaysia ni syurga. Bukan kita betul kan Malaysia dah ni, Malaysia ni. Dah lah, dia metafora lah. Dia kata sebab hijau, subur, syurga lah. Tempat dia tak ada, tempat dia gunung pun botak, tak ada apa. Tengok tempat kita bukan kata gunung, bangunan terbengkalai pada pokok. Punya subur kan. Itu yang pertama lah, kan, golongan yang pertama. Dia silap faham. Golongan yang kedua, dia dibesarkan dalam keadaan ustaz yang mengajar kat dia, ustaz yang tak boleh nak dipetikai, tapi ustaz tu mengarut baca hadis yang palsu. Kemudian dia rebel pada agama kerana dia ingat ustaz tu mewakili agama. Dia tak boleh terima, dia kata ini ridiculous, ini bukan Islam, ni hadis dah punya pasal ni. Dia ingat hadis yang ustaz tu baca hadis tu betul, padahal hadis tu palsu. Kan kita zaman dulu kadang-kadang banyak riwayat-riwayat pelik ustaz baca. Jadi orang awam zaman tu dia bukan faham bahasa Arab, dia tak boleh nak rujuk. Dia ingat itulah agama, dia ingat itulah hadis. So dia tolak hadis. Dia kata hadis tak boleh pakai. So ada 3 kategori manusia. Pertama, orang yang malah. Yang kedua, orang yang salah faham, diri sendiri dia salah faham. Yang ketiga, dia ditipu oleh ilmuwan ataupun oleh golongan yang dianggap sebagai golongan agama tetapi tak disiplin dalam menyampaikan agama. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak. 10.45 dah. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih atas jemputan. InsyaAllah ada masa kita berjumpa lagi. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.